Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melayang serindik di atas permatang merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Abdul Samad Nawi, Rektor UiTM Cawangan Kelantan, yang berusaha Timbalan Rektor UiTM Cawangan Kelantan, yang dihormati Dr. Ahmad Musyidi Mustafa selaku ahli panel kita pada hari ini. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ketua-ketua pusat pengajian, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua unit, ahli jawatan kuasa program Ambang Ramadan dan seterusnya yang dihormati para hadirin sekalian. Alhamdulillah bersua kita dalam program Ambang Ramadan bagi tahun 1444 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi. Hadirin yang dihormati sekalian, pejam celik kita orang kata apa Ustaz, esok kita dah nak menyambut puasa. Alhamdulillah, kita rasa macam kejap je masa berlalu, rasanya baru je kita puasa ya. Tahun lepas Ustaz, kita dah nak muncul balik, orang kata Ramadan nak kembali menemui kita semua pada tahun ini. Dan seperti yang kita sedia maklum, Ramadan adalah satu tempoh masa yang sangat istimewa bagi seluruh umat Islam. Bulan Ramadan juga adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat serta keberkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada menyatakan, apabila datangnya Ramadan, nascaya dibuka pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan juga dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan insya-Allah pada hari ini ahli panel kita akan mengupas mengenai tajuk puasa si penghuni Ar-Rayyan. Okey, sebelum kita nak teruskan program kita pada hari ini, saya ingin mengajak semua rakan-rakan secara online. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan memulakan program Ihya Ramadan bagi siri yang kedua pada tahun 2023 dan akan orang kata menampilkan ahli panel yang hebat. Dan insyaAllah saya mengajak semua para hadirin untuk sama-sama join pada program yang akan diadakan insyaAllah pada hari Selasa pada minggu hadapan, insyaAllah. Okey Ustaz, ada riwayat mengatakan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang dipanggil Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa sahaja akan dapat melalui pada hari kiamat dan tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya melainkan orang yang berpuasa. Semoga kita juga tergolong dalam golongan yang akan masuk syurga Ar-Rayyan, insya-Allah. Amin. Ustaz, kalau kita tengok juga salah satu ciri puasa penghuni Ar-Rayyan adalah dengan cara kita memuliakan Al-Quran melalui bertadarus, bertadabbur serta mengamalkan segala ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi boleh tak Ustaz terangkan kepada kita semua apakah yang dimaksudkan dengan puasa si penghuni Ar-Rayyan dan juga ciri-ciri puasa penghuni Ar-Rayyan? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, habibina Mustafa Rasulillah, Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma tammin bi khair ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Terima kasih kepada rakan moderator saya, Ustazah Syawati, dan hadirin hadirat sedang penonton yang bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Pertamanya kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pejalan celik ini. Rupanya Allah Taala masih lagi memberikan rezeki kepada kita dengan dipanjangkan umur. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang kita tak minta, Ustaz, kan? Betul. Yang kita minta untuk murah rezeki, ada harta, kan? Kadang-kadang kita lupa untuk minta panjang umur dalam keadaan kita boleh meneruskan ibadat. Betul. Tapi inilah antara yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam keadaan sedar tak sedar. Dan insya-Allah kalau sekiranya Allah Ta'ala panjangkan umur kita, walaupun kita kata mungkin dengan izin Allah Ta'ala esok akan masuk satu Ramadan sebagaimana dalam takwim yang kita tengok, tapi belum tentu kita mampu melangkahkan diri ini dalam Ramadan, kerana ajal itu Allah Ta'ala yang tentukan di mana kedudukan kita. Tetapi kita rasa ini salah satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak berikan kepada kita, ruang untuk kita bermuhasabah sebelum kita masuk dalam Ramadan. Kerana kita tak boleh untuk masuk dalam Ramadan dalam keadaan diri kita ini tidak ada persediaan. Dia sebenarnya satu medan yang mana Allah Ta'ala nak bentuk diri kita. Ramadan ini sebenarnya satu bonus. Setiap orang ni kalau dia dapat bonus ni dia rasa gembira. Maka bagi orang beriman, Ramadan merupakan satu bonus yang menambahkan keimanan dalam dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan satu bonus yang mana Allah Ta'ala berikan kepada dia satu benda yang akan datang, yang akan dapat, iaitu antaranya yang disebutkan tadi, satu pintu yang akan dimasuki oleh orang yang berpuasa, itu yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi daripada riwayat Sahal daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, "Inna fil jannah baban." Sesungguhnya pada syurga itu ada satu pintu. Bukannya kita nak kata syurga ini hanya satu pintu saja. Sebab dalam hadis lain Nabi SAW sebut bahawa pintu syurga ni ada 8. Kan? Adakah hanya pintu itu, 8 pintu saja yang ada di syurga? Tidak. Nanti kita akan tengok. Cuma Nabi nak fokuskan di sini, kelebihan bagi orang berpuasa ini nak dikaitkan dengan Allah Ta'ala nak rezekikan kepada kita satu perkara yang besar, iaitu satu pintu yang akan dimasuki oleh orang berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Maka Nabi SAW kata, pada syurga itu ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, yang namanya adalah Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu sha'imu yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahad ghairuh. Akan masuk orang berpuasa pada hari kiamat melalui pintu tersebut, yang mana tidak akan masuk melainkan orang yang berpuasa saja. Maksudnya dipilih di sini adalah di kalangan orang yang berpuasa saja. Dan bila mana dimasukkan, yuqalu aina sha'im, dipanggil dan disuruh mana orang yang berpuasa. Maksudnya orang puasa, masuk sini, masuk sini. Ini dia punya counter dia. Masuk kat sini. Fayaqumu, maka dia orang ni akan bangun. Maka bangun, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad atau kama qala. Maka bila mana dia orang bangun, maka berbondong-bondonglah pergi masuk melalui pintu tersebut, dan bila mana dah habis dah dia orang masuk, maka ditutupkan pintu, dah tak adalah orang yang boleh masuk pintu tersebut. Inilah kita kata VIP yang Allah Ta'ala berikan, khusus bagi orang berpuasa. Kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Kalau kita pergi satu tempat, kita ni sebagai seorang VIP, orang dah berebut-rebut, tiba-tiba kita diberi satu ruang yang khusus. Maka kita rasa gembira. Betul. Maka apakah perasaan kita saat ketika minal awwalina wal akhirin, daripada manusia yang pertama lagi dan sampailah manusia yang terakhir Allah Ta'ala cipta, dihimpunkan dengan ramainya manusia, tiba-tiba kita dipilih untuk masuk. Maksud kita VIP, saudara. So VIP ni sikit, tambahlah VV berapa tu. Nak berapa V tu tambahlah IP belakang tu. Jadi itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Maka timbul persoalan, adakah dikatakan pintu syurga itu dengan 8 yang disebutkan dalam hadis yang kita lontarkan tadi, dan salah satunya pintunya ada pintu Rayyan? Tidak rupa-rupanya. Maha suci Allah Ta'ala dan maha rahimnya Allah Ta'ala, sayangnya Allah Ta'ala kepada orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tahu daripada lidah Nabi SAW, bukan sekadar orang berpuasa saja, dia ada kaunter tertentu. Ada juga daripada kalangan-kalangan orang yang terpilih,
dikatakan sebagai orang yang taat pada Allah Ta'ala, mereka diberikan pintu tertentu juga. Antaranya hadis Nabi SAW yang nak cerita berkaitan dengan pintu bagi orang yang jaga sembahyang duha. Dan bagi orang yang mana istiqamah dan jaga sembahyang duha ini, maka dia diberikan satu pintu namanya babud duha. Sebagaimana satu hadis Nabi SAW, innal fil jannah baban yuqalu lahu babud duha. Fa idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin aina alladhina kanu yudimuna 'ala salati duha hadza babukum fadkhulu. Pada syurga itu ada satu pintu namanya pintu duha. Kan? Bila mana pada hari kiamat ini ada suara yang menyeru. Suara yang menyeru, aina alladhina kanu yudimuna 'ala salati duha. Mana orang yang mengekali, konsisten, istiqamah dalam sembahyang duha? Hadza babukum fadkhulu. Ini pintu korang, masuk sini. Kan? Maksudnya di sini Allah Taala meletakkan satu kelebihan bagi orang yang istiqamah dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Taala. Orang yang istiqamah dalam salat duha, orang yang istiqamah dan mengekali dengan puasanya, orang yang mana gembira, ada satu pintu saja nama babul farah. Pintu gembira. Tak tahulah, takut orang selalu senyum ke? Kan? Ini orang yang sentiasa memberikan kegembiraan pada orang, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan satu pintu. Ini masuk. Maka ulama kata, pintu-pintu syurga tersebut terlalu banyak dan Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Maka bila mana disebut satu pintu yang tertentu, nak bagi tahu kepada kita, itulah kelebihan bagi orang yang mengamalkan satu amalan tertentu. Satu. Yang kedua, nak bagi tahu bahawa amalan tersebut adalah amalan yang hebat. Kalaulah babud duha, satu pintu itu adalah pintu yang berkaitan dengan orang solat duha, nak bagi tahu kepada kita bahawa solat duha itu adalah solat yang hebat. Satu amalan yang perlu kita istiqamahkan. Walaupun 2 rakaat. Dan walaupun kita baca dengan bacaan yang wajib saja, laksanakan, jadikan dia sebagai istiqamah. Dan dalam bab puasa ini, Allah Ta'ala bagi kepada kita satu pintu di syurga tersebut, melaluinya adalah pintu babur rayyan, pintu ar-rayyan, nak bagi tahu bahawa besarnya ibadat puasa. Maka di sinilah ulama membahaskan, adakah pintu puasa tersebut khusus bagi orang yang puasa Ramadan saja? Maka ada ulama kata tidak. Sama ada orang yang mana menjaga kualiti puasa Ramadan, puasa fardunya, ataupun orang yang mana menjaga puasa-puasa sunat. Dia panggil shaum tatawwu', puasa-puasa sunat, maka orang inilah antara orang yang boleh melalui pintu-pintu yang disebutkan tadi. Tuan-tuan, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ini bukan satu benda yang murah. Kalau kita nak sesuatu benda yang besar, dia memerlukan satu pertaruhan yang besar. Kalau kita nak beli kereta, dengan kereta tersebut harganya mahal, mesti duitnya mahal. Kan? Karungnya mesti besar. Kan? Saya setuju. Jadi kalau kita tak ada benda tersebut, kita tak dapat kereta. Allah SWT ni dia nak supaya kita berfikir dan supaya logiknya Allah Ta'ala nak bagi suatu perkara yang kita akan dapat imbuhan, maka seumpama Allah Ta'ala kata kita buat perniagaan lah. Perniagaan di antara aku dengan kau. Maksud kalau dalam konteks perniagaan, mesti ada timbal balik. Seorang yang bagi, yang ni balas balik dengan sesuatu perkara. Kita beli barang, penjual itu akan bagi barang kat kita dan kita akan bagi duit kepada penjual tersebut. Itu dipanggil konsep perniagaan. Maka Allah SWT nak supaya kita gambarkan dalam amal ibadat yang kamu buat ini, kita buat macam perniagaan. Dan perniagaan tersebut macam mana? Kamu beriman kepada aku, melakukan ketaatan kepada aku, jihad fisabilillah dan sebagainya, maka aku akan bagi syurga. Maka rupa-rupanya Allah SWT ni nak bagi satu benda yang mahal, maka dia ada nilaian dia. Maka kalau kita nak dapat memasuki pintu ar-rayyan tersebut, bukan sekadar puasa biasa. Sebab anak kita pun puasa. Dan budak sekolah rendah pun puasa. Budak sekolah menengah pun puasa. Remaja, belia, semua puasa. Orang dewasa puasa, orang tua pun puasa. Kan? Orang bukan Islam puasa Ustaz. Intermittent fasting. Kalau dia pun orang berpuasa, apa yang membezakan kita dengan dia orang? Kalaulah kita kata okey, dia orang berpuasa dengan intermittent fasting, IF dia buat, maka adakah dia akan dapat peluang dengan pintu rayyan tersebut? Jawapannya tidak. Kenapa? Kerana as-saimun yang dimaksudkan dengan orang berpuasa dalam hadis ini adalah orang yang berpuasa mengikut sebagaimana yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka kita ni kalau kita cakap berkaitan dengan puasa, untuk mendapat ganjaran yang besar tersebut, jangan sekadar melihat kepada sah atau batal sahaja. Kan? Kalau kita ajar anak kita bersahur, lepas tu masuk saja subuh, okey jangan makan, start dah puasa. Jangan buat perkara yang membatalkan puasa. Maka bagi kita ni kita dah tahu dah.
perkara-perkara yang membatalkan puasa itu macam mana. Tapi bagi orang yang nak mendapat ganjaran yang besar melalui pintu ataupun babur rayyan tadi itu, dia kena menjaga antaranya, dia panggil adab-adab puasa. Adab puasa inilah yang menghasilkan satu kualiti bagi orang yang berpuasa. Kan? Kita nampak perbezaan di antara orang yang ada ilmu, ada orang yang tak ada ilmu ataupun orang yang jahil dalam melaksanakan puasa. Dia bukan sekadar berpuasa untuk dah masuk Ramadan puasa lah. Tak ada. Dia melihat daripada segenap aspek. Maka orang inilah yang meletakkan satu benda yang besar untuk mendapat tawaran yang besar daripada Allah SWT. Maka saya nak sentuh di sini. Antara daripada ciri-ciri untuk mendapat syurga atau pintu melalui pintu Ar-Rayyan tadi, bagi orang yang berpuasa, kita nak sentuh berkaitan dengan adab puasa. Kan? Sebab kalau kita kata bulan puasa kita dah jaga perkara yang membatalkan puasa, okey, alhamdulillah kita dah jaga dah. Kan? Kita tak makan, kan? Tak melakukan perkara membatalkan puasa, tapi di mana adabnya? Nabi SAW sebut, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala telah membentuk adab aku, maka aku menjadi orang yang beradab. Maka rupanya adab ini dalam semua perkara. Bukan kita adab dengan manusia saja, apatah lagi yang lebih besar, adab bila mana kita bermuamalah dengan Allah. Ataupun adab bila mana kita melaksanakan ibadat kepada Allah SWT. Macam kita nak sembahyang, perempuan yang panggil apa? Telepon kan? Telekong. Telepon Siti Khadijah. Tetap telekong Siti Khadijah. Ada lagi ke telepon Siti Fatimah? Tak ada? Telekong Siti Fatimah tak ada. Siti Khadijah ada. Telepon Siti Khadijah. Masa pakai tu, kenapa pakai? Adakah kerana kesalahan? Saya bagi contoh, jangan marah Siti Khadijah. Tak apa, anak-anak tengah famous sekarang telekong Siti Khadijah. Jadi kalau naik dia punya ranking dia tu merit untuk saya lah, insyaAllah. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Jadi kalau kita pakai dengan telefon yang selesa, bukan kerana mahal, bukan kerana selesa sahaja, tapi kerana adab bila mana kita nak solat. Orang lelaki nak solat boleh dengan cara yang solat mungkin lebih simple bagi orang perempuan daripada sudut pemakaian. Tapi bila mana kita nak solat, apa yang adab yang kita jaga? Allah SWT bagi tahu dalam Quran, khudhu zinatakum. Ambillah perhiasan kamu bila mana kamu nak solat. Kamu pergi masjid. Kata ulama, bila mana kamu nak melakukan ibadat solat, pakailah pakaian yang proper, yang sesuai. Jadi bila mana kita nak solat, kita ambil pakaian yang sesuai. Bukan sekadar bersih, tapi sesuai bila mana kita nak ibadat solat. Sebagaimana kita datang pejabat, ada pakaian pejabat. Kita bekerja dengan pakaian bekerja. Maka, apakah pakaian atau adab bila mana kita nak melakukan ibadat atau kita melakukan ibadat puasa? Supaya apa? Supaya kualiti puasa tersebut mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah SWT. Maka antara adab bagi orang yang berpuasa ini untuk mendapat nilaian babur rayyan tersebut adalah menjaga lisan. Jaga lisan dia. Jadi dalam bulan Ramadan ini kita hentikan percakapan yang dinamakan sebagai percakapan yang haram. Na'udzubillah, yang terkeluar daripada mulut kita sesuatu yang tidak elok. Kita hentikan percakapan yang makruh. Dan kita hentikan percakapan yang fudul. Dia panggil fudulul kalam. Percakapan yang tidak ada manfaat. Tidak ada dosa, tak ada pahala, tapi tak ada manfaat. Yang lebih baiknya kita berdiam diri daripada melontarkan perkataan tersebut. Kerana apa? Kerana tidak ada manfaat. Maka kurangkan percakapan tersebut. Jadi di sini dikatakan sebagai hifzul lisan. Jadi bagi orang yang mana nak menjaga kualiti puasanya, dia dah jaga perkara yang membatalkan puasa, jaga lisan. Kerana lisan ini salah satu daripada perkara yang besar yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat kemurkaan Allah SWT. Pengganti kepada lisan kita sekarang adalah tangan kita atau jari-jari kita. Maka dengan gadget-gadget yang ada di hadapan kita yang bersama dengan kita, kita tak tinggalkan telefon sebab dia dah sedaging lah kot. Kalau tertinggal rasa macam hilang anak, contoh. Rasa macam besarnya telefon tu bersama dengan kita, maka kita puasakan tangan kita daripada menggantikan mulut kita. Dalam mana-mana grup-grup WhatsApp, apa saja nama grup WhatsApp, catchy tak catchy, ataupun formal tak formal, puasakan dahulu. Puasa tu maksudnya bukan kita memutuskan silaturahim, tetapi kita menjaga supaya kita tidak ada lisan-lisan yang boleh merosakkan kualiti puasa kita. Yang kedua, adab bila mana kita berpuasa, jaga mata. Jaga mata supaya mata kita ini tidak melihat kepada perkara yang haram. Mungkin kerana Ramadan, alhamdulillah, sebab tu kita sebut istilah Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang berkat. Sebagaimana keberkatan yang Allah Ta'ala letak pada Al-Haramain Syarifaini,
itu Mekah dan Madinah, menyebabkan seseorang tu bila mana pergi Mekah Madinah ditinggal dosa, tinggal kemaksiatan. Yang dia fokusnya adalah ibadat. Duduk depan Kaabah dan nangis dah. Tak semayang apa semua dah nangis dah. Dia insaf sebetul-betulnya. Kerana apa? Kerana keberkatan tepat. Maka kerana keberkatan Ramadan tersebut menyebabkan kita terjaga. Tetapi ada golongan yang masih lagi Allah Ta'ala uji. Daripada sudut matanya tidak boleh menjaga perkara-perkara yang mungkar. Ataupun mungkin orang tersebut di awal Ramadan. Minggu yang pertama, Alhamdulillah. Minggu yang kedua dah rasa sedikit longgar. Minggu yang ketiga mungkin dah makin culas dah. Sebab mungkin dia berjaya pada awalnya. Maka pada Ramadan itu, jaga kita punya mata kita. Hentikan melihat daripada perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang makruh, ataupun perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Ini ada. Sebab itulah, kalau tuan-tuan, puan-puan, sedang penonton yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita perasan, masa Ramadan, kita punya kualiti bacaan Quran kita seronok. Kita punya kualiti ibadat, solat kita rasa seronok. Kenapa? Kerana kita menjaga lisan dan kita menjaga mata kita. Kerana lisan kita itu tidak melontarkan perkara yang Allah Ta'ala tak suka, kerana mata ini tidak memandang kepada perkara yang tidak elok, maka Allah Ta'ala mencampakkan kecantikan dan kemanisan dalam ibadat tersebut. Bukan sengaja, bukan sekadar keberkatan Ramadan itu sendiri, tetapi kerana kita dah mendapat nilai kualiti kemanisan ibadat melalui penjagaan panca indera yang Allah Ta'ala berikan tadi. Maka ini adab dalam kita berpuasa. Lagi apa adab yang perlu kita jaga supaya dapat kualiti puasa? Jaga kita punya batn, itu perut kita. Dalam berpuasa kadang-kadang ada orang sebelum puasa Ustazah, nasi sekali sehari saja. Tapi Ramadan makin rancang. Walaupun siang tak makan, masa sahur dia makan, masa buka puasa dia tak makan. Tapi dia melantang. Bahasa dia. Kalau bahasa masa kini lah Ustaz kata melantang. Kadang-kadang kita silap cara. Kita silap cara. Kenapa? Kerana seumpama kita kata nak qada yang sini kan. Kita nak ambil sebab siang pergi tak makan, pukul 10 tak makan, yang sebelum lepas asar tak makan. So kita dah gabungkan dia. Jamak takhir kan. Ketika mana azan maghrib. Itu masalah kita juga. Sedangkan Nabi SAW ajar kepada kita, ketika mana berpuasa, salah satu perkara yang kita nak adalah kita jaga perut kita. Bukan salah kita makan. Tak salah kita makan. Tapi macam mana kita menjaga makanan tersebut supaya masuk dalam perut kita ini bukan sekadar untuk menghilangkan kita rasa kelaparan, tetapi untuk mendapat pahala berbuka puasa, tetapi sebaliknya bimbang kalau kita sengaja untuk melepaskan rasa lapar kita, rasa nafsu melihat kepada makanan ataupun rasa syok nak makan tadi itu yang menjadi silap. Maka adab kita bila mana kita makan. Sebab tu kata ulama, bila mana kita nak berbuka puasa, kadang-kadang orang kita silap praktikal. Tengok hadis Rasulullah, antara bila mana berbuka puasa, sunnahnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Jadi bila mana dah nak buka puasa, setengah jam dah ada dah. Alhamdulillah. Kita duduk, kita tunggu untuk dapat sunnah Nabi. Jadi bila mana nak azan, dah pegang dah kurma. Bilal ketuk-ketuk dah angkat dah kurma tu. Jadi Allahu Akbar, terus masuk. Sebab apa? Pahala sunat. Betul ke pahala sunat macam tu? Harap-harap betul lah. Tetapi apakah lebih cantik kalau sekiranya kita mengekalkan sunnah yang sebenarnya? Bila mana azan masuknya waktu dengan cara zan atau dengan cara yakin, mulakan dengan bacaan doa. Baca bismillah. Jangan kita gopoh sangat. Jangan ada kerakusan ketika makan. Kerana apa? Kerana di situ kita nak ambil kualiti puasa kita supaya yang berlalu dalam satu hari tersebut dapat adab-adab yang baik. Salah satunya ketika mana kita berbuka atau kita bersahur dan sebagainya. Yang keempat, jaga telinga. Bulan Ramadan jagalah telinga kita daripada mendengar benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau kita ni peminat maaf dengan hiburan-hiburan, tak apalah kita hentikan. Tidak pernah ada dalam sejarah rasanya, wallahu alam lah, tak pernah terbaca ataupun terlepas pandang orang yang mati sebab tak dengar lagu satu hari. Tak pernah dengar lagi lah. Tapi orang yang mati kerana tak membaca, tak mendengar Quran itu ada. Iaitu mati hati. Maka kita gantikan hiburan kita dengan Al-Quran. Supaya hiburan-hiburan tersebut bukannya salah. Yang salah bila mana dia melangkaui syariat. Tetapi kalau benda tersebut adalah benda yang baik, maka kita buatlah sebagai hiburan-hiburan yang boleh mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka telinga kita dengarlah benda-benda yang baik,
tutuplah telinga kita daripada perkara-perkara yang mungkar. Kadang-kadang kita lupa berdoa dengan Allah SWT. Dalam doa kita, kita minta murah rezeki, kita minta sihat tubuh badan. Kadang-kadang pernah ada dalam doa kita, ya Allah, tolong tutupkan mata aku dan telinga aku daripada perkara yang mungkar. Supaya Allah Ta'ala tutupkan perkara-perkara kemungkaran daripada kita dengar. Tutupkan mata kita daripada melihat perkara yang mungkar. Supaya apa? Supaya kita mendapat kualiti berpuasa. Dan sikit lagi saya nak sebut berkaitan dengan adab. Bila mana kita berpuasa untuk mendapat kualiti puasa. Orang yang mendapat pintu babur rayyan nanti insya-Allah. Kita menjaga beberapa daripada ibadat yang mana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat-ibadat yang secara asasnya daripada sudut sembahyang berjemaah, sembahyang fardu dijaga di awal waktu insya-Allah, sembahyang sunat, sembahyang tarawih, bacaan Quran, dan juga apa lagi kita kata sedekah, dan cuba cari beberapa perkara yang daripada al-khair, benda-benda yang baik tersebut untuk kita masukkan dalam kita punya agenda ataupun planning Ramadan kita. Sebab ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahawa wa yunadi munadi kulla lailatin min Ramadan. Dan sesungguhnya ada seruan ataupun suara yang memanggil pada setiap malam daripada bulan Ramadan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang mana tamak atau menginginkan kebaikan, maka tampillah kalian. Wa ya baghi syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan melakukan kejahatan atau kemungkaran, pendekkan. Maksudnya kalau boleh, hentikan. Maksudnya di sini, untuk mendapat kebaikan dan kelebihan untuk orang berpuasa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kelebihan dengan cara adanya seruan-seruan untuk melakukan kebaikan. Cuma di sini kadang-kadang kebaikan tersebut kita terlalu kompreskan dia. Kita singkatkan dia. Kan? Kita hanya nampak sembahyang fardu, sembahyang sunat tarawih. Kan? Cuba kita melihat dalam bulan Ramadan ini ibadat-ibadat yang pelbagai yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Sebab tu saya suka untuk berkongsi dengan tuan-tuan sebagaimana ulama salafus salih mengajar. Ulama salafus salih ini ulama yang cuba menghimpunkan kebaikan sebanyak mungkin dalam melakukan ketaatan pada Allah Taala. Setiap kali nak masuk Ramadan ataupun awal Ramadan, apa yang mereka perlu buat? Antaranya mereka membetulkan niat. Bukan niat puasa. Niat untuk melakukan ketaatan atau menghidupkan Ramadan. Yang antara daripada bentuk niat yang mungkin kita boleh tiru para ulama salafus salih yang mana mengajar kepada kita, dia kata, ya Allah, aku berniat untuk melakukan segala kebaikan dan ketaatan kepada kamu sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat melakukan ketaatan. Sebab kita tak tahu macam mana hebatnya Rasulullah, macam mana hebatnya para sahabat melakukan ketaatan, tetapi kita meniatkan dulu dalam hati kita supaya niat itu Allah Ta'ala gerakkan tubuh badan kita untuk melakukan ketaatan. Dan insya-Allah bila mana kita menjaga kualiti tersebut, bukan sekadar daripada sudut hukum fiqhnya halal, haram, sah, batal dan sebagainya, tapi kita menjaga adab-adab tersebut. Mudah-mudahan itulah yang membantu kita untuk mendapat atau tergolong daripada senarai golongan yang dipanggil untuk memasuki pintu Ar-Rayyan nanti. Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk jawapan bagi soalan yang pertama. Orang kata tak puas kita dengar kupasan daripada ahli panel kita untuk soalan yang pertama. Jadi orang kata sebelum kita nak hadap bulan puasa ni, kita nak buat apa-apa benda tu, kita kena istiqomah lah Ustaz. Kita kena istiqomah dalam kita nak melaksanakan ibadah kita. Dan juga orang kata apa, kalau kita nak moga-moga Ustaz pun moga-moga kita termasuk dalam Ustaz cakap apa tadi, pintu gembira. Okey. Untuk pintu gembira, dan moga-moga kita dapat melalui pintu yang tersebut. Dan juga macam kita nak mendapatkan sesuatu yang bernilai macam Ustaz cakap tadilah, dalam macam Ustaz bandingkan tadi dalam urus niaga. So kalau kita nak pakai kereta mewah, kita kenalah dapat orang kata apa, besarlah benda yang kita kena keluarkan untuk kita dapatkan sesuatu tu. Macam tu juga kita nak dapatkan sesuatu yang bernilai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hendaklah melipat gandakan dan juga meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya nak sentuh sedikit yang Ustaz cakap tadi, antara adab yang kita perlu jaga
sepanjang bulan puasa ni salah satunya Ustaz cakap tadi percakapan. Okay, so sama-sama kita jaga lisan kita, lidah kita supaya percakapan kita tu tidak sia-sia dan juga kadang-kadang sebab kadang-kadang kita tak sedar percakapan kita tu boleh mengguris dan melukakan hati seseorang. So kita jaga lisan kita dan orang kata tutur bicara kita. Dan sekarang orang kata tangan pun boleh jadi juga. So macam Ustaz cakap tadi, bangun pagi tu kalau tengok, first benda kita tengok adalah handset. Sebab handset tu adalah kat tepi kita. So kurangkanlah benda tu. Okay? Untuk masa sebulan ini sahaja. Untuk kita sama-sama menjaga adab-adab sepanjang dalam bulan puasa. Dan semoga kita semua mengamalkan semua adab-adab yang Ustaz kupaskan tadilah. Okey, supaya kita semua sama-sama melipat gandakan amal ibadah kita sepanjang bulan puasa nanti. Okey. Untuk para hadirin di online, okey, saya jawab dululah soalan. Saya jawab dululah salam kepada semua yang memberi salam. Okey, waalaikumsalam. Dan soalan-soalan yang telah dikemukakan di ruangan chat, insya-Allah sebelum penghujung nanti saya akan utarakan kepada ahli panel kita. Okey. Okey Ustaz, kalau kita tengok Syaban. Okey, Syaban adalah bulan penutup rangkaian orang kata puasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan berpuasa minimum 11 hari di luar bulan Syaban dan 20 hari pada bulan Syaban, bererti untuk menyambut Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa paling kurang 130 hari atau sepertiga lebih daripada jumlah hari dalam setahun. So bagaimana pula dengan kita? Mampukah kita nak amalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adakah kita ni gembira dengan kehadiran bulan suci iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, ataupun kita tak ada apa-apa perasaan pun untuk kita menghadapi hari istimewa yang akan menjelang. InsyaAllah kalau tak ada aram melintang, esoklah kita semua akan berpuasa.
Okey, Alhamdulillah bersua sekali lagi kita dalam program ceramah Ambang Ramadan puasa si penghuni Ar-Rayyan. Mohon maaf kepada semua hadirin kerana kita mengalami sedikit masalah, okey, telah terjadi blackout, okey. Hari sebelum puasa lagi Allah dah suruh kita banyakkan bersabar. So sama-sama kita bersabar dan Alhamdulillah dan terima kasih kepada semua yang masih setia bersama dengan kami di talian YouTube rasmi UiTM Cawangan Kelantan dan bersabar menunggu untuk kami sambung kembali program pada hari ini. Okey, so kita teruskanlah ya Ustaz. Memandangkan orang kata kita dah ambil masa agak lama sedikit disebabkan orang kata masalah blackout lah. Okey, kita pun tak mampu nak buat apa-apalah. Mohon sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat dalam talian YouTube kerana bersabar menunggu kita memulakan program pada hari ini. Okey Ustaz, berbalik kepada soalan yang kita terhenti tadi. Okey, jadi bagaimana kita nak siapkan minda dan rohani kita sepanjang bulan Ramadan? Dan semestinya kita rasa akan banyak cabarannya nanti. Okey, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ramadan ini merupakan satu hadiah bagi mereka yang menghargai hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, ketika mana datangnya Ramadan, sebelum daripada Ramadan menjengah tiba, Allah Subhanahu wa taala akan menguji iman kita dengan mencampakkan atau tidak mencampakkan rasa kegembiraan dengan untuk menghadapi Ramadan. Maka bagi mereka yang rasa gembira bahawa Ramadan itu akan menjengah tiba dan dia mudah-mudahan dia menjadi salah seorang daripada orang yang mengimarahkan Ramadan, maka orang ini kata ulama antara daripada orang yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan imannya, Allah Subhanahu wa taala naikkan kedudukan imannya di sisi Allah Taala. Tapi bagi orang yang mana rasa tidak ada apa-apa Ramadan, dia sekadar bulan yang berlalu sebagaimana bulan-bulan biasa. Adanya Rajab, adanya Sya'ban, dan kita tidak nampak bahawa bulan itu bertukar. Kerana yang bersilih ganti adalah matahari naik turun dan sebagainya, siang dan malam. Tetapi dalam perkiraan kalender kita, sekarang dah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban dan Ramadan dan sebagainya. Maka bagi mereka itu adalah silih ganti sebagai aturan pergerakan alam biasa. Maka bagi orang ini, dia kena muhasabah bahawa dalam dirinya macam mana kedudukan imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih membahayakan kalau sekiranya seorang itu kedatangan Ramadan ataupun Ramadan yang bakal menjengah tiba, dia merasakan rimas, rasa takut, rasa tak selesa dan sebagainya, ataupun dengan bahasa yang mungkin agak kasar, dia rasa benci. Kenapa? Kerana dia tak boleh makan. Kerana banyak benda yang terhalang, maka orang ini kena lebih-lebih awal bertaubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar, kerana kita bimbang. Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu perkara yang mengatakan kedudukan kita ini tergolong daripada golongan yang Allah Taala murka. Nauzubillah min zalik. Maka mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang pertama. Golongan yang gembira dengan bakal hadirnya Ramadan dan bila mana kita berada dalam Ramadan itu sendiri. Kerana ini kualiti bagi nilai iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kita dah tak tahu berapa kali dah kita hadapi. Maka dia bergantung kepada nisbah umur masing-masing. Ada orang dah 30 tahun. Baginya Ramadan, dia boleh planning apa yang berlaku, apa yang akan dia hadapi. Ada orang masih awal-awal lagi dalam dia menghadapi Ramadan. Ada orang yang bila mana setiap kali masuk Ramadan, dia merasakan benda tersebut sentiasa benda yang baru. Kan? Maka bagi orang ini, jenis-jenis orang yang macam ni, dia kena ada, mesti ada perancangannya. Maka apakah perancangan ataupun persiapan yang perlu ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam minda kita saat ketika kita nak menghadapi Ramadan? Sebab kita nak buat satu benda, dia kena ada preparation. Persiapan daripada sudut zahir dan daripada sudut batinnya. Daripada sudut emosinya, daripada sudut perasaan kita, daripada sudut kerohanian kita, persiapan tu mesti ada. Sebagaimana kita ini
perlu ada persiapan bila mana kita nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana seseorang itu nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah persiapan dia? Dengan amal ketaatan. Bila mana dia nak pergi satu tempat, dia ada persiapan dia. Kan? Baik, sekarang kita nak menghadapi satu bonus yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan satu hadiah. Seumpama kita nak terima satu anugerah, maka persiapan kita ini bukan sekadar persiapan secara zahir. Ya, tadi Ustazah sebut daripada persiapan secara minda dan rohani kita. Saya nak mulakan Ustazah daripada sudut fizikal kita, zahir kita dahulu. Kan? Tuan-tuan dan mati Allah Ta'ala sekalian, ulama salafus salih dan para ulama al-muhibbin, golongan yang bercinta kepada Allah Ta'ala dan para Nabi SAW, maka mereka mencintai apa yang Allah Ta'ala cinta dan apa yang Nabi cinta. Mereka mencintai Ramadan kerana di situ Nabi menzahirkan kecintaan Rasulullah. Maka salah satu kita menzahirkan yang ulama ajar kepada kita, dia mempersiapkan dengan persiapan-persiapan yang menunjukkan kegembiraannya untuk menghadapi Ramadan. Rumahnya dihiasi, kita hias rumah 1 Syawal Ustazah kan? Betul. So sekarang sempat lagi nak beli kulit lap-lap tu. Masih sempat. Masih sempat lagi. Orang Arab tuan-tuan, masya-Allah, kalau Ramadan ini dia letak dengan rumah dia penuh dengan, kita kata, seronok, gembira, kan? Dengan cahayanya. Kenapa? Kerana menyambut Ramadan itu sendiri. Yang kedua, para ulama, bahkan ada ulama yang mempersiapkan dirinya, dia beli baju baru untuk menyambut Ramadan. Pada awal Ramadan dah pakai dah baju baru tersebut. Untuk kalau awal Ramadan sembahyang tarawih, saya sembahyang tarawih tersebut dengan baju barunya, jubah putihnya. Kerana apa? Kerana dia sekarang duduk satu tempat yang mana mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persiapan-persiapan tersebut adalah persiapan bila mana kita nak menzahirkan kegembiraan kita. Daripada sudut kita persiapkan daripada sudut makanan, nak sahur, nak buka puasa, kita tak ada masalah. Tapi macam mana persiapan kita untuk menghadapi Ramadan daripada sudut fizikal kita. Ya? Yang kedua daripada sudut emosi kita. Ya? Ataupun daripada sudut minda kita lah. Tapi sebenarnya saya nak rujuk sebelum daripada emosi dan minda kita, dia kena persiapan daripada sudut rohani kita. Itu qalbu kita. Macam mana hati kita bersiap sedia untuk menghadapi Ramadan? Yang pertama, bersiap sedia daripada sudut kita nak melengkapkan iman kita dalam bulan Ramadan. Yang pertama tadi macam mana? Timbulkan rasa kegembiraan. Walaupun kita rasa biasa-biasa ataupun tak ada perasaan apa-apa, insya-Allah puasa, alhamdulillah boleh puasa dan sebagainya. Zahirkan, timbulkan perasaan gembira. Kan? Gembirakan kerana apa? Kerana Ramadan. Kan? Seumpama kalau kita menganggapkan Ramadan ini, kita menunggu-nunggu Ramadan, seumpama kita tunggu orang yang balik daripada tunggu kat airport. Kita akan tengok dia kat board dia kan. Pukul berapa nak sampai? Dia dah tunjuk dah. Flight sekian-sekian, okey, nak sampai. So dia dah kata dah landing dah mendarat dah. Apa perasaan kita? Kita macam seolah-olah kita nak jumpa orang tersayang kita. Dok-dak lain. Lepas tu bila mana kita tunggu mana tu? Kita tunggu depan pula biasanya, kita tunggu depan. Bila tak bawa spanduk. Tak adalah spanduk. Biasanya kita akan nampak, bila kita nampak orang yang tersayang kita berada di depan mata kita, macam itulah seolah-olahnya kita nak gambaran gembira. Gambaran gembiranya kita nak sambut bulan Ramadan tu, Ustaz. Jadi orang tu dia tak keluar lagi. Kita hanya nampak di depan sana, dia tengah buat urusan. Dengan custom ke apa, ke immigration apa semua kan. So masa tu dah happy dah. Kan? Itulah kedudukan kita sekarang. Seumpama kita dah nampak dah. Dia datang tak? Dia belum datang. Sekarang orang yang mana kita tunggu tersebut dia datang. Bila mana dia datang, kita salam, kita peluk dia dan sebagainya. Kerana apa? Kerana itulah kegembiraan yang kita nak zahirkan. Sekarang seumpama orang tersebut atau Ramadan itu tengah duduk kat immigration tu. Betul. Tengah bagi ke pasport tau. Sikit masa je lagi nak melintas lagi. So sekarang zahirkan perasaan tersebut. Timbulkan perasaan tersebut. Kenapa? Kerana inilah yang Nabi SAW ajar kepada kita. Itu persiapan rohani kita. Sebab kalau kita gembira, macam mana kita appreciate orang tersebut dengan kegembiraan kita? Kalau kita gembira, kita akan appreciate Ramadan itu berdasarkan kegembiraan dan iman kita. Kan? Maka lahirkan kegembiraan. Ya Allah, seronoknya Ramadan. Walaupun tak seronok, tak rasa sangat, ungkapkan dengan mulut. Hati berbicara, ya Allah, aku gembira Ramadan. Aku nak jumpa dengan Ramadan. Cuba kita meletakkan kegembiraan pada Ramadan. Itu persiapan rohani kita yang pertama. Yang kedua, dalam kita nak menghadapi Ramadan, dalam masa yang terdekat lagi, apa persiapan rohani yang perlu kita buat? Kita kena dah belajar daripada sudut sifat sabar. Kan? Tadi dah blackout dah. Sabar, alhamdulillah. Kan? Tapi sabar tersebut adalah biasa-biasa. Bagi orang yang mana diuji,
kesabarannya Allah Ta'ala akan letak dalam situasi yang berbeza. Ada orang dalam keadaan puasa sama saja. Kita puasa, dia puasa. Tapi daripada sudut kesabarannya, ketika mana berpuasa, mungkin dia lebih besar pahalanya. Kenapa? Mungkin kerana ketika mana dia berpuasa, dia adalah orang yang sakit. Tapi kerana cintanya, sayangnya, rindunya kepada Ramadan, ya Allah aku nak puasa juga. Selagi mana tidak mudarat, ya Allah aku nak berpuasa, maka kesabarannya lebih tinggi daripada kita. Yang mungkin tak sakit, tak ada masalah. Puasa bagi orang yang mana miskin, sebagai contoh, tidak ada makanan, nak bersahur pun mungkin susah, nak berbuka puasa apatah lagi, kesabarannya mungkin lebih tinggi, maka bagi kita yang mungkin nak bersahurnya tidak ada halangan, nak berbuka puasanya, apa yang saja kita nak, mungkin kita boleh beli, mungkin kesabarannya kita tidak seumpama orang yang miskin yang Allah Ta'ala uji tadi. Maka persiapan kita dalam Ramadan ini, Allah Ta'ala akan letakkan salah satunya kena ada perasaan sabar. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, as-sawm nisfus sabr. Puasa itu sebenarnya separuh daripada kesabaran. Baru separuh daripada sabar, bukan sabar yang sebenarnya. Maksudnya kalau kita ni dah habis tarbiyah Ramadan, kita dah betul-betul jadi seorang yang penyabar? Belum tentu. Kenapa? Kerana dalam ujian kehidupan kita ni banyak lagi benda-benda yang perlu kita hadapi dengan kesabaran. Maka Allah SWT nak mengangkat darjat golongan as-sabirin. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan kabarkan gembira kepada golongan-golongan yang sabar, maka Allah Ta'ala bagi puasa. Sebab itu Nabi SAW sebut, as-sawm nisfus sabr. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. وَلِكُلِّ شَيْءٍ zakat, dan setiap daripada perkara ini ada zakat dia. وَزَكَاتُ الْجَسَدِ as-sawm, dan zakat bagi puasa, dan bagi tubuh kita adalah kita berpuasa. Dan maka kita bersabar, itu persiapan daripada sudut perhatian kita. Sabar walaupun kita tak boleh makan. Sabar walaupun tidak ada cukup makanan dan sebagainya. Sabar dalam keadaan kita penat dan sebagainya. Dalam keadaan berpuasa masih lagi bekerja. Dalam keadaan berpuasa masih lagi kena buat benda. Sabar. Dan orang kata, Ustaz bolehlah cerita, Ustaz tak hadapi. Saya tak hadapi mungkin apa yang tuan-tuan hadapi, dan tuan-tuan tak hadapi apa yang saya hadapi. Ya, dia kaedah macam tu. Orang tak sama. Betul, sebab masing-masing akan ada masalah masing-masing. Dia takkan sama. Masalah tak sama. Sebagaimana kita kata orang betul puasa, dia tak sama. Betul. Maka kesabaran tersebut adalah nilai kualiti iman kita. Sebab itulah dalam kita berpuasa ni Allah Ta'ala nak letak kita ni menjadi seorang orang yang sabar. Maka persiapkan diri kita sabar. Kan? Sabar dalam kita menghadapi sebarang ujian, sabar dalam kita berpuasa, sabar dalam meletakkan ketaatan pada Allah Ta'ala. Nak khatam Quran, sabar. Usahakan juga. Nak lakukan taat, nak sembahyang tarawih, sabar. Nak buat apa saja, sabar. Kan? Nak buka puasa, sabar. Bila buka puasa, susah nak sabar. Sebab dah tengok makanan. Apa kata banyak di hadapan tu, Ustaz. Itu yang masalah. Persiapan kerohanian kita lagi daripada sudut kita nak menghadapi Ramadan, dan bila mana kita duduk dalam Ramadan, kita buang sifat-sifat mazmumah kita. Sebenarnya istilah buang ni agak susah kita memahami. Saya suka untuk menggunakan istilah kita mengurus. Sebab sifat-sifat tersebut dia ada dalam diri kita. Macam mana kita nak mengurus benda tersebut dengan cara yang sepatutnya. Bukan dengan cara logik akal, tetapi dengan cara yang Islam suruh. Kita urus sifat mazmumah kita dengan yang terbaik sebagaimana Allah Ta'ala suruh. Kita ada sifat riya. Kita ada sifat sombong ego. Kita ada sifat hasad. Kita ada sifat sangka buruk. Kita ada sifat yang ni, sifat pelbagai sifat-sifat yang tak elok dalam diri kita yang kita tak boleh nafikan. Semua persentasenya adalah berbeza. Maka kita urus dengan cara yang baik. Tengah-tengah kita berpuasa lagi, maka ketika itulah ujian-ujian sifat-sifat yang tak elok Allah Ta'ala akan keluarkan. Bila mana, ketika mana dia nak keluar tersebut, urus dengan cara yang baik. Istilahnya macam mana? Seumpama kita letakkan dalam satu karung sifat-sifat kita, dan kita letak kat belakang. Apa dia panggil Ustazah? Macam cerita Piramli lari tu. Dia ada batang kayu tu, lepas tu ikat tu letak tu. Macam galasan ke? Dia galas tu. Supaya kita macam tu lah, cerita Piramli. Lepas tu dia bawa je, letak belakang. Jangan letak depan. Gambarannya jangan dia kita mendepani manusia, makhluk dan sebagainya dengan sifat mazmumah kita. Jangan mendepani sebarang situasi dengan sifat mazmumah kita. Biarlah sifat mazmumah tersebut dia sentiasa duduk di belakang kita. Kerana apa? Kerana kita mengurusnya. Maka persiapan kita untuk hadapi Ramadan, saya percaya kadang-kadang Ustazah kita jumpa dan kita bertanya, bulan Ramadan ni antara orang yang hadapi masalah kewangan. Kan? Dia punya bajetnya mungkin overloaded dan sebagainya. Kadang-kadang ni lagi bajet dan sebagainya. Kerana apa?
Kerana mungkin kita kata pengurusan kewangan kan. Di sana ada menyebabkan orang ni tak stabil dan sebagainya. Tak apa. Di sana bila mana kita meletakkan sifat-sifat mazmumah kita di belakang, apa perkara yang kita boleh uruskan tersebut, dia akan uruskan dengan iman. Bukan diuruskan dengan sifat-sifat mazmumah ataupun dengan nafsu kita. Maka bila mana kita dah mengurus dan kita mempersiapkan rohani kita dengan kebaikan-kebaikan tersebut, maka dia akan bagi efek kepada emosi kita dan dia bagi efek kepada minda kita. Kan? Macam mana orang tersebut dia jadi baik? Kerana kolbunya baik, kerana hatinya baik. Macam mana emosinya terkawal? Kerana dia pandai mengurus. Bukan mengurus emosi sebenarnya, dia mengurus kolbunya, mengurus hatinya. Saat ketika hati terurus, maka emosi akan terurus. Saat ketika kolbu hatinya terurus, maka perasaannya, mindanya, akalnya, tubuh badannya akan terurus. Maka inilah dia punya kunci ataupun punca asal dalam setiap daripada pergerakan kita. Apatah lagi bila mana kita nak duduk dalam Ramadan. Ramadan, Allah Ta'ala akan uji bukan sekadar daripada sudut lapar dan dahaga. Allah Ta'ala akan uji dalam pelbagai aspek. Maka kerana persiapan yang telah kita siapkan di awal-awal ataupun ketika mana kita dalam Ramadan, daripada sudut kerohanian kita, emosi kita akan tersiap dengan sendiri, minda kita akan tersiap dengan sendiri, dan fizikal kita akan tersiap dengan sendirinya. Kenapa? Kerana kita mengikut kedudukan kolbu kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah bila mana kita nak buat satu benda mesti ada persiapan, maka kita persiapkanlah diri kita untuk menghadapi Ramadan dengan tempoh yang terdekat ini, dalam beberapa ketika nanti insya-Allah dengan dipanjangkan umur dengan persiapan yang terbaik. Kenapa? Kerana kita nak menghasilkan satu natijah yang baik. Apa natijah yang baik? Orang yang betul-betul berpuasa di sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang betul-betul berpuasa di sisi Allah Ta'ala, kita kembali kepada hadis yang kita bincangkan tadi, antara golongan yang Allah Ta'ala muliakan melalui kaunter ataupun pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Kerana apa? Kerana orang itu adalah VVIP Allah Ta'ala sebagai as-saimun, itu orang yang betul berpuasa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Minta maaf lah Ustaz, suara saya ni baru okey sebenarnya. Tu yang duk batuk-batuk. Okey. Macam Ustaz cakap tadi, apa-apa kita nak buat untuk kita menghadapi, orang kata kita nak siapkan diri kita lah. Okey, dari segi tak kira dah dari segi minda ke, dari segi rohani ke, dari segi fizikal sendiri. Okey, kita kena banyakkan orang kata bersabar satu, dan juga apa-apa benda yang kita nak buat, benda tu adalah terletak dalam hati kita. Orang kata bila kita dah benda tu dah dah tersemat dalam hati, so secara automatiknya dah tersemat di minda kita. Macam mana kita nak uruskan orang kata cabaran-cabaran yang kita akan hadapi pada bulan Ramadan yang akan datang. Sebab kita tak tahu apa jenis cabaran yang kita nak akan hadap di depan hari. Dan semoga dengan orang kata kita dah persiapkan diri kita awal-awal, okey, kita dah letak dalam hati kita untuk kita terima dengan seikhlasnya pada Ramadan tu. Moga-moga kita dapat menghadapi segala ujian pada bulan Ramadan yang akan datang nanti. Okey. Dan juga semoga kita juga dapat mengurangkanlah orang kata, sebab macam Ustaz kata tadi, kalau kita nak buang sifat mazmumah tu susah. So Ustaz lebih suka menggunakan pendekatan perkataan apa Ustaz cakap tadi, mengurus. So sama-sama kita mengurus dan mengurangkanlah orang kata sifat-sifat mazmumah tu pada bulan Ramadan nanti. Kalau boleh bukan bulan Ramadan je lah Ustaz. Kita teruskan benda yang tak elok tu, kita kikis sikit demi sikit untuk orang kata untuk kita menjadi seorang mukmin yang sejati dan juga diberkati hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, kalau kita tengok sebagai kita lah sebagai seorang Muslim, kita ni kena cakna lah kepada orang kata bila sebut Ramadan ni mesti akan ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, dan bila menyebut perkara-perkara yang membatalkan puasa tu, mesti kita tak nak amalan ibadat kita pada bulan puasa tu jadi sia-sia lah. So bila terbatalnya puasa, so maksudnya ibadah puasa kita pada hari itu jadi macam sia-sia lah. So jadi boleh tak Ustaz terangkan kepada kita semua, okay, kepada saya dan juga para hadirin, perbuatan yang akan merosakkan ibadah puasa kita, ibadah puasa kita nanti. Okay, silakan Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
ala alihi wasahbihi wa man wala. Perkara yang merosakkan ataupun membatalkan puasa. Setengah ulama dia mengasingkan istilah kita panggil membatalkan, dia panggil mubtilatus shaum, perkara yang membatalkan puasa. Dengan istilah mufsidat, iaitu perkara yang merosakkan. Ada ulama yang menggabungkan sekali. Tapi kita melihat daripada dua aspek lah. Yang pertama aspek puasa kita daripada sudut sah batal, kita akan merujuk kepada hukum fiqh lah, dan hukum fiqh. Sebab bila mana kita buat ibadat, amal ibadat kita dia takkan lari daripada 5 hukum. Wajib, sunat, makruh, harus dan haram. Dan dalam kita melaksanakan benda yang ibadat tersebut, dia ada lagi perbahasannya sah dan batal. Jadi kita nak tengok daripada sudut ibadat kita sah ataupun batal. Bayang kita nak tahu sah atau batal. Bila mana kita puasa, kita nak tahu sah ataupun batal, maka kita kena rujuk kepada hukum fiqh, perbahasan ulama-ulama fiqh. Mungkin ini antara perbahasan yang biasa kita bincang lah. Dan tuan-tuan biasa tengok, biasa belajar dan sebagainya. Mungkin ini sebagai ulang kaji secara ringkas berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa. Cuma perkara yang merosakkan puasa, insya-Allah kita akan asingkan sedikit. Maka secara asasnya perkara yang membatalkan puasa, kita kena tengok dulu definisi puasa. Tengah-tengah baru cerita definisi. Orang awal-awal, tak apalah. Tengah-tengah baru cerita apa definisi puasa. Puasa sebenarnya al-imsak, iaitu menahan diri daripada perkara yang membatalkan. Al-imsak anil mubtilat, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apakah perkara yang membatalkan puasa tersebut? Baik, puasa ini tuan-tuan sedang penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dia tak sebagaimana ibadat solat. Ibadat solat dia bertempoh dan dia bertata cara. Tetapi puasa ini tempohnya lebih lama. Dan dia ada tata cara juga, tetapi kita tidak tahu orang tersebut puasa. Dan sekarang kita kata tak masuk lagi satu Ramadan. Hari ini kita tengok orang sama saja. Dalam orang yang sama tersebut, kita tak tahu orang tersebut ada yang puasa atau tidak. Sebab tak adanya dia letak kat dia punya dahi dia, saya puasa. Tak ada. Ataupun dia tag, hari ni saya berpuasa. Tak apalah kalau dia tag, macam mana kan? Kita tahulah, alhamdulillah. Tapi kalau orang sembahyang, ada 10 orang yang sembahyang, kita tahu orang tu sembahyang. Cuma kita tak tahu dia sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Sembahyang tunat atau sembahyang qada. Tapi kita tahu dia sembahyang. Kerana dia mempunyai tata cara yang khusus. Tetapi puasa ni, Masya Allah, kerana dia merupakan sir. Salah satu daripada rahsia ibadat, dia disembunyikan kedudukan orang berpuasa pada hakikatnya. Dalam bulan Ramadan, kita nampak semua orang berpuasa. Sebab apa? Sebab kita tak nampak dia makan di hadapan kita. Tetapi, kalau dia makan tempat-tempat yang tersembunyi, maka itu urusan dia dengan Allah Ta'ala, bermaksud dia tak puasa. Tetapi keadaannya adalah orang sama sahaja. Ini menunjukkan bahawa kehebatan berpuasa tersebut adalah salah satu daripada amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjaga supaya kita itu mengekali dengan ibadat puasa dan tidak melakukan perkara yang membatalkan. Ini kehebatan dalam seorang itu berpuasa. Maka, apakah perkara yang membatalkan puasa? Secara asasnya dalam hukum fiqhnya, iaitu makan dan minum, itu biasa. Dengan sengaja. Kita tag dengan sengaja. Ada tak orang yang tak sengaja makan? Ada. Awal-awal Ramadan. Kalau jarang puasa, dah biasa makan dah. Bangun pagi, makan. Dah lah bersahur. Lepas tu breakfast pula. Masya Allah, nikmat betul. Inilah yang Nabi sebut dalam satu hadis. Allah Ta'ala telah bagi rezeki kepada kamu. Maka nikmatilah rezeki tersebut. Maksudnya syukuri nikmat. Tapi jangan nikmati maksudnya, aku puasa, makan sikit lagi. Itu tak boleh. Maksudnya sekarang kita nak kata, kalau tak sengaja tak ada masalah. Saya pernah jumpa Ustazah. Dia puasa sunat. Dia makan nasi habis tu bungkus. Allahu Akbar. Breakfast. Alhamdulillah. Kira rezeki dia hari tu lah Rezeki dia. Ustaz. Maksudnya Dia teruskan puasa. Lepas tu saya kata itu yang ingatkan orang tu yang paling hebat. Ada lagi saya jumpa orang cerita, dah lah dia breakfast, saya lupa. Dia lunch pula Ustazah. Allah, ini antara nikmat rezeki yang mencurah-curah lah. Sebab itulah, bila mana kita ni berpuasa, Islam dah ajar tagnya dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak ada masalah. Islam ni mudah, tapi jangan bermudah-mudah dengan hukumnya. Jadi, makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Ini satu perkara yang perlu kita cermatkan atau kita berbahaskan, dan benda ni dibahaskan oleh para ulama dan juga daripada sudut ilmuwan-ilmuwan kita semasa
memasukkan sesuatu dalam rongga badan ni dia banyak definisinya. Jadi ada orang tu kadang-kadang dia tak nak ambil suntikan, sedangkan itu dibahaskan oleh ulama daripada sudut mana yang dibenarkan, yang mana tidak membatalkan, yang mana membatalkan, daripada sudut rawatan dan sebagainya. Bagi orang yang sakit ketika mana berpuasa, dia dalam rawatan belajar dan kaji perkara yang membatalkan puasa. Dia banyak. Alhamdulillah di Malaysia ini dengan juhud kesungguhan para ilmuan kita, ulama kita, dia banyak telah merungkaikan masalah-masalah tersebut. Daripada sudut orang yang sakit dan sebagainya, macam mana cara dia puasa dan perkara yang membatalkan puasanya. Dan masukkan ke sesuatu dalam rongga badan ini, perbahasannya adalah dibahas detail oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i secara khususnya dan juga dalam mazhab-mazhab lain. Baik, apa lagi yang membatalkan puasa? Ini perlu jaga. Kalau seorang itu dia buka puasa lebih awal daripada masuknya waktu. Ini kadang-kadang kita kena tekankan juga. Kita ni bergantung kepada laungan azan. Bunyi je azan, kita terus makan. Itu dia punya penanda dia. Tapi kalau orang yang betul-betul cermat dan dia nak jaga daripada sudut ibadat puasanya, maka dia bukan sekadar dengan azan. Dia kena tengok waktunya betul dah masuk atau tidak. Kan ada kes yang berlaku sebenarnya betul kan. Ustaz, kalau tengok kan macam ada satu kes kan, bila dia dengar Azan dalam lebih awal. so terus berbuka, so terpaksa qada balik semua. Kena silap buka channel Thailand. 1 jam lebih awal mungkin. Itu masalah juga kan. Jadi kadang-kadang mungkin kesilapan Bilal yang melaungkan azan, terlupa dan sebagainya kan. Bagi orang yang betul-betul cermat, dia tengok bukan mendengar tapi dia tengok kerana dia nak jaga. Tapi kalau jadi macam tu macam mana? Azan 5 minit lebih awal atau 2 minit lebih awal, sedangkan belum masuk waktunya, adakah dikira sebagai batal? Ya, batal. Itu mengikut kaedah hukum fiqahnya. Kerana apa? Kerana asalnya masih lagi dalam keadaan siang. Maksudnya asalnya masih dalam keadaan kita kena berpuasa. Jadi itu kena jaga. Perkara-perkara batal puasa. Jadi saya rasa ini perkara yang perlu kita jaga dan perlu kita cermati. Dan kita buat sedikit ulang kaji lah. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, syarat-syarat, rupa-rupa yang berkaitan dengan puasa sebelum masuk puasa. Jangan bila mana masuk dalam puasa dia jadi bela dan sebagainya. Sama juga dengan isu niat ya. Berkaitan dengan niat, kadang-kadang kita kena tahu macam mana cara niat untuk berpuasa. Ingat dulu masa kecil-kecil mak ayah pun tekankan masa bersahur niat. Lepas isyak kan, lepas sembahyang tarawih mak ayah pun nak niat. Bukan sekadar dia kata okey niat, tapi dia ajar niat. Kita okey niatnya semua, anak bela. Nak niat apa? Dan kita kena ajar. Maka sama juga dengan kita, perlu diajar. Pasal tak tuan-tuan, kalau sekiranya kita nak sembahyang hari raya, imam tu ajar sembahyang raya. Sebab apa? Sebab biasa kita sembahyang raya ni setahun sekali. Atau setahun 2 kali. Jadi kita dah lupa dah. Sama juga bagi orang yang hanya mengambil puasa, bagi puasa fardu saja. Dia akan jumpa Ramadan saja. Tak salah. Sebab itu yang wajib kan? Jadi dia tak tahu macam mana cara nak niat. Maka kita kena buat ulang kaji balik. Dia kena buat ulang kaji, kena tengok balik cara niatnya macam mana, mengikut daripada mazhab Imam Syafi'i dan apa yang telah dibahaskan oleh para ulama. Itu antara mubtilat, perkara-perkara yang membatalkan puasa yang kita boleh detailkan lagi dalam pengajian-pengajian hukum fiqh. Yang kedua saya nak sentuh berkaitan dengan perkara yang merosakkan. Merosak ni dia tak semestinya batal. Sebab ada ulama yang membezakan di antara mubtilatus shaum dengan mufsidat. Perkara yang membatalkan dan perkara yang merosakkan. Ada satu ulama yang menggabungkan. Kita hari ini kita cuba mengasingkan. Tak apa, ini perbahasan para ulama kita ambil supaya lebih kita memurnikan daripada sudut ilmunya. Perkara yang merosakkan, dia tidak memberi kesan kepada batal ataupun tak sah dan sebagainya, tetapi dia memberi kesan kepada kualiti. Ini dikatakan merosakkan. Bila mana perkara yang merosakkan puasa ini, kita melihat kepada teguran-teguran Nabi SAW. Bila mana seorang itu berpuasa, dia tidak mendapat apa-apa, melainkan dalam kedudukan lapar dan dahaga saja. Bila mana duduk dalam keadaan lapar dan dahaga, bermaksud dia telah merosakkan kualiti puasa dia. Kerana apa? Kita kembali kepada asal yang kita sebut tadi, tidak menjaga lisan, tidak menjaga tutur bicara, tidak menjaga dengan matanya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga pergaulannya, tidak menjaga benda tersebut. Ini memberi kesan kepada kualiti puasanya. Dan kualiti puasa tersebut terkesan kerana dia tidak mengambil cara berpuasa yang mana dianjurkan oleh agama tersebut. Maka sebab itulah, bila mana kita nak masuk kepada puasa, tengok perkara apa yang perlu kita jaga
selain daripada perkara itu membatalkan puasa daripada sudut hukum fiqahnya. Dan dengan lisan kita cuba jaga. Dia kadang-kadang kalau kita buat ini, masuk Ramadan je baru kita buat, awal Ramadan insya-Allah kita berjaya. Tetapi kalau pertengahan Ramadan belum tentu kita berjaya. Kenapa? Kerana kita tidak melalui training. Hati-hati. Perasan tak? Kenapa Nabi ajar kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kata ulama, bila mana masuk Rajab, momentum ibadat Nabi itu dah ada dah. Kan? Seumpama kalau kita kata graf, dia start naik dah. Rajab dia start naik dah. Sya'ban makin naik. Sampaikan hadis sahih daripada Sayyidatina Aisyah mengatakan, tidak ada satu bulan yang Nabi seumpama puasa penuh selain daripada Ramadan adalah Sya'ban. Itu momentum ibadat. Dan daripada sudut ibadat-ibadat lain pun dah ada Nabi upkan dia. Jadi itu training. Adakah Nabi perlu melalui warm-up ataupun training? Tak perlu sebenarnya. Sebab Nabi ni adalah orang yang makhluk yang paling sempurna yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka pada masa tersebut, Nabi nak menunjukkan kepada kita dia punya latihan dan juga syariat kepada kita. Maka sebab itu kita dalam bulan Rajab belajar berpuasa. Bulan Sya'ban belajar lagi berpuasa. Bulan Rajab dah mula dah untuk upkan kita punya bacaan Quran. Bulan Sya'ban banyak sedikit. Bulan Ramadan maka kesannya makan terikut-ikut. Itu dia punya kaedah ni. Kalau mungkin dalam awal Rajab itu kita berjaya, tengah Rajab itu kita mungkin jatuh, tak apa. Kan? Sebab dia masih lagi training. Yang kita tak nak, bila mana Ramadan itu masuk, awalnya berjaya, di hujungnya kita jatuh. Na'udzubillah, kita tak nak. Walaupun kita berpuasa sebagaimana biasa, tetapi daripada sudut kualitinya kita jatuh, kita tak nak. Kan? Kita jangan memandang orang lain, kita pandang diri kita. Maka training tersebut, mungkin dah di hujung ini, dia dah tak ada ruang untuk kita training, tak apa. Kita teruskan saja dengan cara macam mana, masuk saja Ramadan itu, kita lengkapkan dengan cara, kita mantapkan kita punya persiapan-persiapan yang telah kita planningkan tadi. Dan kita menjaga benda-benda yang boleh membatalkan puasa, perkara-perkara yang boleh merosakkan puasa, ajar-ajarkan tinggal benda-benda tersebut, jangan menjadi kelaziman. Kadang-kadang kita tak perasan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebagai teguran kepada diri saya dan kita bersama. Kita tak perasan, seumpama kita telah mendarah dagingkan diri kita ni dengan maksiat. Nauzubillah. Saya guna istilah tersebut supaya kita nak sentak hati kita lah. Kita tak perasan, kita telah mendarah dagingkan maksiat pada diri kita. Kita tahu benda itu salah. Tapi disebabkan dia telah jadi darah daging kita, ataupun kita telah menjadikan dia sebagai, kita mendarah dagingkan dia, so kita nak buang tu susah. Sebab tu bila Ramadan, kita boleh. Tapi bila mana kita dah lepas daripada Ramadan, ataupun tengah-tengah Ramadan, kita dah down. Kenapa? Kerana benda tersebut, dia belum lagi tercabut pada diri kita. Sebab tu antara benda yang kita boleh ambil pengajaran, Nabi SAW ajar bila mana dalam berkawan ini kamu bermusafir, bermusafir bersama dengan orang tersebut 3 hari. Sebab kamu akan dapat tahu macam mana perangainya sebenarnya. Sebab hari yang pertama, kita boleh jadi pelakon, dapat anugerah pelakon terbaik, kan? Tapi hari yang kedua tak ambil dah, orang ambil dah. Mungkin jadi pelakon harapan je kot, atau pelakon tambahan. Tetapi pada hari yang ketiga, ni dia tak boleh berlakon dah. Maka itulah kita. Kalau awal Ramadan ini kita mungkin boleh bertindak dengan cara yang baik, alhamdulillah. Tetapi disebabkan maksiat itu dah mendarah daging dan kita tak cuba buangkan, dia akan kembali balik. Dia akan kembali balik, menyebabkan pertengahan Ramadan, hujung Ramadan tak cantik. Ataupun lepas Ramadan tersebut, dia kembali kepada yang asal. Seumpama dia rehat seketika saja. Suatu kadang-kadang ada gurauan juga. Orang kata pada bulan Ramadan ini, bukan sekadar gurauan, tapi sebagai gurauan dalam menegur. Kita kata dalam benda-benda yang kita kata joke itu ada dia punya kesan dia. Syaitan itu memang dirantai dalam bulan Ramadan, itu hadis sahih. Itu semua perbahasannya cara macam mana itu terserahlah. Di sisi para ulama banyak perbahasan dia. Cuma apa kita nak kata? Umpama kalau kita kata bahasa yang gurauannya, yang ulama pun sebut sebagai sentapan hati kita, nak sentak hati kita. Kalau syaitan itu hanya direhatkan 1 bulan, ingat 11 bulan dia masih lagi bersama dengan kamu. Walaupun kamu ini dalam 1 bulan itu kamu boleh meninggalkan maksiat, adakah maksiat tersebut kamu telah cabut daripada diri kamu? So, kalau dia masih lagi mendarah daging, maka 11 bulan itu dia masih lagi akan kekal bersama dengan kamu. Tapi kalau dengan Ramadan ini 1 bulan kita dapat buangkan dia, kita dapat sisihkan dia, maka pada masa tersebut kualiti puasa kita akan ada. Maka kita melihat
perkara-perkara yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang merosakkan puasa itu bawa selepas Ramadan, walaupun kita tidak berpuasa. Kenapa? Kerana sebenarnya di situ ada hikmah dia. Cuma kita twist mengikut daripada kehendak syariat kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Semoga apa yang Ustaz telah bicarakan tadi sama-sama kita ambil, orang kata ambil untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Dan juga orang kata apa, jangan kita amalkan hanya sekadar pada bulan Ramadan semata-mata, tetapi kita tidak mengamalkannya di luar bulan Ramadan nanti. Okey, sebelum saya nak minta Ustaz simpulkan apa yang kita bicarakan pada hari ini, mohon kepada semua hadirin sekiranya ada soalan ingin bertanya, bolehlah utarakan soalan tersebut di ruangan chat. Sebab disebabkan saya ada perasan 2-3 soalan tadi, cuma disebabkan masalah kita blackout, soalan-soalan tadi saya rasa macam telah hilang dari radar. Okey, kalau masih ada bersama dengan pihak kami, bolehlah mengutarakan sekali lagi soalan-soalan yang ingin diutarakan kepada ahli panel kita pada hari ini. Okey Ustaz, sebelum kita nak melabuhkan tirai program kita pada hari ini, saya nak minta Ustaz simpulkanlah apa yang kita bicarakan pada hari ini, dan apanya orang kata untuk sebagai persediaan kita menghadapi Ramadan dengan gembira. Okey, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puasa ini kata Imam Al-Haddad, bagi puasa ada suratan wa rauhan. Dia ada gambaran fizikal dia dan dia ada ruhnya. Maka dalam Ramadan ini antara ibadat yang besar kita laksanakan adalah ibadat puasa. Maka kita hanya bukan melengkapkan daripada sudut gambaran fizikal dia sahaja, tetapi roh puasa itu mesti disertakan bersama. Maka apa yang dikatakan sebagai surah, gambaran dia ataupun secara fizikalnya adalah kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada makan, minum dan sebagainya, bermula daripada terbit matahari sampailah tenggelamnya matahari dengan niat tertentu. Itu yang biasa yang kita sebut, yang kita dah tahu dan kita amalkan. Cuma apakah roh bagi puasa tersebut? Dia istilah roh bagi puasa tersebut, sebagaimana kita buat satu benda, kenikmatan benda tersebut kita merasai secara dalaman. Kan? Seumpama bagi orang, mungkin kalau kita di peringkat duduk di pengajian tinggi, kan? Kita duduk dalam suasana ilmu, kan? Ada orang tu bila mana dia baca buku, kan, dia baca kitab secara fizikal tu dia ada roh dia. Kan? Ada orang sekarang mungkin dengan cara yang lebih advance sedikit, dia okey je dengan baca PDF dan dia rasakan benda tersebut. Ada orang bila mana dia sembahyang, dia merasakan roh sembahyang tersebut ada. Ada orang sekadar sembahyang melepaskan tanggungjawab dia. Maka dalam berpuasa ni ada roh dia. Maka roh ini perlu kita jaga. Supaya apa? Supaya nilai kualiti puasa kita ada. Sebagaimana kita sebutkan perbincangan sebentar tadi. Maka roh bagi puasa itu adalah menahan daripada segala dosa-dosa dan juga perkara-perkara yang diharamkan, dan juga menghidupkan Ramadan itu atau puasa tersebut dengan perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunat. Itu roh dia. Yang tadi kita jaga daripada sudut fizikal, yang ni dalaman dia. Dalaman tersebut kita menghidupkan dengan cara macam mana? Kita tinggalkan perkara-perkara dosa. Yang kata lisan tadi, bicara kita tadi, dengan mata kita, yang telinga kita dan sebagainya, kita tinggalkan. Walaupun kita kata kita mampu tinggalkan dalam masa seminggu, tak apa, Alhamdulillah. Itu merupakan rezeki Allah Ta'ala. Daripada kita tak mampu tinggalkan langsung. Itu dipanggil proses. Proses. Dan dalam masa yang sama, bukan sekadar kita berpuasa, tetapi kita melengkapkan puasa itu lebih-lebih lagi dalam Ramadan dengan kefarduan-kefarduan yang lain dan perkara-perkara sunat yang lain. Jadi tuan-tuan, saya rasa mungkinlah dan menjadi satu amalan ataupun tradisi di negara kita secara khusus. Alhamdulillah di Malaysia ini, kalau bulan puasanya balik awal kan, bebanan kerja mungkin tak seteruk orang kata pulang biasa lah. Yalah, bebanan tu kurangan, Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Bermaksud di sini adalah ruang yang Allah Ta'ala berikan. Walaupun kita nampak Alhamdulillah majikan kita tu kan, tapi hakikat Allah memberikan. Betul. Memberikan ruang kepada kita untuk kamu melengkapkan dan memperbanyakkan ketaatan pada Allah SWT. Dan walaupun kita nampak rehat tu seketika, balik awal dan sebagainya,
Tuan-tuan, jangan terlalu kita bersibuk dengan urusan-urusan sampai menyebabkan Ramadan itu terabai. Kan? Bila mana kita dalam awal-awal Ramadan kita nak persiapkan dengan makan juadah dan sebagainya. Saya sekadar nak berkongsi, Alhamdulillah, kita idkhalus surur, memasukkan kegembiraan, kata Nabi SAW, dalam hati orang beriman itu merupakan sedekah. Kita memasukkan kegembiraan dalam hati anak-anak kita ketika mana berbuka puasa. Ahli keluarga kita, okey nak makan apa hari ni? Okey, kita pun sediakan benda tersebut. Tetapi bukanlah benda tersebut menjadi satu kewajipan. Kan? Kadang-kadang kita boleh makan dengan simple-simple. Kita nak makan bukan dengan bermewah-mewah. Betul. Bukan salah bermakan dengan mewah, yang salahnya membazir. Kan? Tetapi bila mana kita duduk dalam kedudukan nak menyibukkan diri kita dengan ibadat, jangan terlalu bersibuk dengan urusan-urusan yang boleh mengganggu ibadat kita. Mungkin preparation kita untuk masak. Itu kena tanya ibu-ibu lah. Kan? Kalau yang jenis pakar ni, dia pakai ikan endah menu capada. Siapa pernah dengar? Tak pernah. Capada campak apa yang ada. Dapat ilmu baru hari ni. Dia itu campak apa yang ada. Dia tak ada yang tengok. Okey, satu camca, ambil sedikit, tak ada. Ambil campak jadi. Itu menu capada. Tahu jadi tak jadilah. Kan? Tapi biasanya akan jadilah Ustaz. Biasa sebab jadi. mesti dia expert dah. Sebab tu yang dia main campak apa yang Dan ada. capada ni dia cepat masak. Tapi kita tengok, preparation kita tu kadang-kadang makan 2 jam. Kalau boleh kita pendekkan dia. Pendekkan sedikit. Mungkinlah jarang-jarang sekali sebab kita nak buat menu yang special, tak apa. Tapi kalau setiap hari macam tu, alangkah ruginya. Seorang ulama di Indonesia, saya ingat, diceritakan oleh seorang ulama, dia mengatakan, dia kata kepada isteri dia, masak hanya satu jenis lauk saja satu hari. Maka orang tanya kepada dia, kata, Tuan Syekh, kenapa simple sangat? Dia kata, aku tak nak sibukkan isteri aku dengan urusan-urusan yang menyebabkan dia lalai daripada berzikir dengan majlis ilmu dan sebagainya. Maka dia tidak mempunyai alasan. Kerana apa? Kerana dia boleh masak simple-simple saja. Dan aku tidak terlalu memilih untuk makan. Masya Allah. Kita Alhamdulillah kita boleh buat. Walaupun tidak selalu buat, kita boleh cuba-cuba untuk buat. Berilah, layanlah keinginan anak-anak kita, ahli keluarga kita jarang-jarang. Tapi jangan selalu. Kenapa? Kita mengajar untuk bersibuk-sibuk dengan ibadat dalam bulan Ramadan, dan tidak bersibuk-sibuk dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan terhakis atau terhalang ibadat kita. Sampai Al-Quran tersebut tak sempat. Kan? Sampai kita nak dapat kualiti puasa pun tak sempat. Tapi kalau masak sambil zikir dengan Quran, Alhamdulillah, tidak ada masalah. Itu cara management kita, pengurusan kita. Maka Ramadan ini, biarlah dia mempunyai suratan wa rauhan, roh dia. Dan juga gambaran zahirnya yang biasa kita buat dan jadikan roh Ramadan, roh puasa tersebut berjalan seiringan sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan semoga kita sama-sama melipat gandakan amal ibadah kita dalam bulan puasa dan kena istiqamahlah untuk dalam apa jua perkara yang kita buat, dan semoga amalan yang kita buat itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan juga orang kata Ustaz, jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita dalam bulan puasa ni. Dan insya-Allah kalau kita mampu, boleh kita mampu khatam sebenarnya kalau kita betul-betul istiqamah. Okey, dan sama-sama kita memperbaiki diri kita, semoga kita menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Okey, kalau saya tengok kat ruangan chat ada beberapa soalan. Daripada kita terus pada soalan lah Ustaz, sebab kita pun dah orang kata menghampiri ke arah penutup. Boleh Ustaz? Okey, daripada saudari Nur Hamizah Muhammad Razi. Okey, dia bertanya, jika seorang perempuan masih datang haid hingga 1 Ramadan, adakah dia masih dibolehkan untuk niat puasa sebulan? Okey, baik. Ini ada perbahasan ulama khusus bagi seorang wanita yang masih lagi dalam keadaan haid. Yang pertama, kata ulama tak valid. Sebab apa? Sebab dia bukan orang yang layak untuk melaksanakan niat tersebut kerana dia tak boleh melaksanakan ibadat. Kata ulama tak boleh. Cuma ni kita kena melihat, kata ulama, kalau sekiranya dia memang satu Ramadan itu, tu malam itu dia masih lagi dalam keadaan haid dan kebiasaannya pada adat dia akan berakhir kepada keesokan harinya. Maksudnya kalau masuk dalam awal subuh itu, kalau ikut daripada sudut adatnya dia dah bersih dah, maka dia dah wajib berpuasa di situ. Maka kata ulama, golongan ini dibolehkan.
Kan? Maka bagi orang perempuan dia lebih mengetahui macam mana adat bagi berpuasanya. Cuma bila mana dikatakan niat 1 bulan terus ini, saya nak sentuh berkaitan niat sedikit Ustaz. Dia ada kaedahnya. Mengikut daripada mazhab Imam Syafi'i, niat sebulan ni, kalau kita panggil niat borong lah kan, 1 bulan terus, dia hanya valid pada 1 hari saja. Kan? Maksudnya sahaja aku niat, sahaja aku berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hakikatnya dia adalah valid untuk keesokan hari itu saja. Kan? Sebab apa? Sebab mazhab Syafi'i dia berdalilkan kepada dalil yang mengatakan sesiapa yang tidak niat pada malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Maka diwajibkan dalam mazhab Syafi'i tiap-tiap kali atau tiap-tiap hari itu kena niat puasa. Saja aku puasa esok hari, dalam Ramadan kena Allah. Saja aku puasa tiap-tiap hari, kan? Diingatkan untuk niatkan tiap-tiap hari. Tetapi dalam mazhab Maliki, niat yang 30 hari satu bulan itu kan dibolehkan dan dia valid untuk tiap-tiap hari. Contohnya kalau malam esok adalah berpuasa, kalau malam ni dia niat saja aku berpuasa sebulan dalam bulan Ramadan tahun ni kerana Allah SWT, maka pada hari yang kedua, hari yang ketiga dia tak niat. Tak apa. Sebab apa? Sebab dia dah niat kat situ. Ini dalam mazhab Maliki. Dia dalam mazhab Maliki. Tapi mazhab Syafi'i ini dia tak valid. Maka ulama merungkaikan benda tersebut, antaranya disebut oleh Imam Ahsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilul Muhtadin. Maka caranya kita menggabungkan niat tersebut. Niat pada awal Ramadan sahaja aku berpuasa sebulan dalam Ramadan tahun ini kerana Allah Subhanahu Taala. Maka pada setiap hari kita masih lagi mengekalkan niat-niat tersebut. Sekurang-kurangnya kalau terlepas masih lagi boleh bertaklid kepada mazhab Imam Maliki. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sebelum saya baca soalan daripada saudara ataupun Encik Jemat Julaihi Al-Lais Basri. Okey Ustaz, ada satu soalan daripada luar chat. Dia kata macam jika seseorang yang suka up dalam sosmed lah, media sosial ni, biasanya hari pertama kita dah tengok dah dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, dekat TikTok ke, okey, dan tarawih, okey, dan puasa. So maksudnya dia menjadikan benda tu macam satu benda yang dah jadi satu amalan untuk dia, macam nak riak-riak ke apa ke. So apakah hukum, maksudnya orang kata hukum lah kepada dibolehkan tak untuk dia menyatakan benda tu di ruangan media sosial? Diistilahkan apa tu? Dia macam ditulis lah, macam ditulis okey, dan tarawih. Okey, hari first, okey, dan tarawih, dan berbuka puasa. So dia nak tanya, benda tu adalah dah menjadi satu amalan dah sekarang. So orang kata boleh mengurangkan tak orang kata apa, ibadah pahala dia pada bulan Ramadan itu? Baik. Ini satu benda yang subjektif lah, yang kita tak boleh meletakkan hukuman. Kita tak boleh judge dengan keadaan yang zahir sahaja. Sebab benda tersebut kedudukannya ada berlaku pada orang yang tweet tadi tu, kan? Orang yang buat dia punya status apa semua tu, kan? Dia kata Alhamdulillah dan tarawih. Pasal orang masalah yang komen pula, macam kau seorang je ke tarawih. Itu yang menjadi masalah. Itu kita sebut puasa tu. Puasa tangan, puasa itu. Atau kita kata Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima. Didoakan senang cerita, kan? Cuma bila mana orang buat macam tu, sudut kita berbeza, sudut orang itu berbeza. Betul. Kalau sudutnya dia ada unsur riak, nak menunjuk-nunjuk, maka rugilah. Kan? Sebab dalam hadis Nabi SAW, orang yang riak ini, kamu nak dapat penghormatan, nak dapat pahala, di akhirat nanti Nabi SAW kata, yunadi munadi, ada seruan yang mengata, okey, kamu pergi kepada orang yang kamu nak riak tadi, minta pahala daripada dia. Sedangkan orang tersebut sendiri berhajat kepada bantuan Allah. Kan? Maka daripada sudut, kalau kita yang orang yang buat, kita share benda tersebut, maka jaga hati kita. Tapi kalau kita benda tersebut menzahirkan syukurnya dan sekadar nak share bahawa mungkin itu sebagai metod dakwah, Alhamdulillah, silakan. Maka bergantung kepada niat kita. Itu daripada sudut orang yang melakukan. Daripada sudut kita istilahkan netizen lah, kan? Atau follower dia tu, jangan kita menghukum dan jangan kita sangka buruk. Betul. Jangan kita kata, adalah kita nak komen. Jangan. Kalau rasanya nak komen, terus istighfar. Kan? Kalau nak buat komen yang baik saja. Antara komen yang baik, letakkan zikir. Apa dia? Alhamdulillah. Ataupun kita letakkan doa.
mudah-mudahan sama-sama Allah Ta'ala terima amal kita Ibadat sebagainya. kita. Maka selesai. Kalau kita komen dengan komen akal kita, maka dia akan timbul lagi. Yang ni timbul, yang ni timbul. Betul. Berterusan. Di sana tak mencantikkan atau tak mengharmonikan keadaan yang tersebut. Maka bagi kita yang melihat, maka kita memandang dengan sangka baik, bukan memandang dengan sangka buruk. Mungkin juga orang kata bila kita tengok orang kata di laman-laman sosial seperti Facebook ke apa semua, benda tu akan lebih macam kita nak berlumba-lumba lagi untuk mendapatkan orang kata kebaikan di bulan Ramadan. Betul. So kita anggap macam benda tu sebagai satu orang kata untuk diri kita sendiri Momentum. juga. Momentum untuk diri kita. Semoga setiap hari bertambah baik dan juga kita sentiasa meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berbalik saya rasa ni soalan yang terakhir kiranya ke ada lagi dalam bukan soalan yang terakhir. Okey, daripada saudara Jemat Julaihi Elias Basri. Okey, Assalamualaikum ya berbahagia Ustaz Doktor. Okey, apakah hukumnya jika saya berpuasa dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan pada masa yang sama turut berhajat untuk mendapatkan kesihatan tubuh badan ketika puasa? Jazakallahu khair. Okey, silakan Ustaz. Nak tanya sini hukum dia berpuasa dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan pada masa yang sama dia nak berhajat juga untuk dapat kesihatan yang baiklah. Okey, silakan Ustaz. Jazakumullah khair. Baik. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia menyebut klasifikasi ataupun kategori ikhlas. Ikhlas bagi orang awam ini adalah dia mengharapkan dia melakukan sesuatu kerana Allah dan mengharapkan sesuatu daripada Allah. Kita puasa kerana apa? Kerana Allah Ta'ala suruh. Alhamdulillah, itu betul. Dan dalam masa yang sama kita nak mendapatkan caranya. Kenapa dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, kita baca Quran? Kerana kita nak dapat balasan pahala di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya kita mengharapkan satu imbal balik daripada Allah Ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, inilah ikhlas orang awam. Tetapi kamu belum mencapai satu ikhlas yang sebetulnya. Saya nak berkongsi ikhlas yang sebetulnya, kamu melakukan ibadat itu kerana Allah. Maksudnya, ini adalah arahan Allah. Ini adalah kerana tugas aku yang Allah Ta'ala telah tugaskan. Maka kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak memberi imbalan, Allah Ta'ala tidak memberi pahala, tapi Allah Ta'ala Maha Adil, cuba kita mengatakan fardu takdirnya kalau Allah Ta'ala tidak memberi, maka tidak ada sebarang masalah. Kerana apa? Kita hidup ini atas alasan, atas kedudukan, kita bergerak atas arahan Allah. Dan kita solat kerana arahan Allah. Kita buat kerana Allah. Arahan Allah Ta'ala mengarah. Semuanya maka kita buat. Kalau sekiranya tidak ada balasan, maka itulah ikhlas yang sebenarnya. Maka dengan soalan yang tuan tanya, saya ingat kepada satu hadis Nabi SAW, hadis kursi. Yang mana Allah SWT berfirman dalam hadis kursi tersebut, Allah Ta'ala kata, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillah. Ikhlaskanlah amal kamu kerana Allah. Dan ikhlaskan amal kamu kerana Allah. Kalau sekiranya kamu meniatkan sesuatu perkara tersebut bagi kamu, bagi Allah dan bagi orang lain. Contohnya kita buat benda ni kerana Allah, dalam masa yang sama ialah kita nak hubungkan satu rahim, kita nak sebut akrab dan sebagainya. Itu bagus sebenarnya. Maka sebenarnya tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Ini hadis kursi. Ini level ikhlas yang betul-betul ikhlas. Tak apalah kita sekadar nak bentuk hati kita kan. Dan satu lagi, di hujung hadis tersebut, kalau sekiranya kamu meniatkan sesuatu amal kamu kerana Allah, wali wujuhikum, dan juga kerana diri kamu. Maaf saya sentuh tuan dan terima kasih dengan soalan tersebut. Aku berpuasa kerana aku nak sihat. Aku berpuasa kerana aku nak kurus. Aku puasa kerana nak itu, tapi kebaikan untuk diri kita, maka walillahi, dan bagi Allah Ta'ala ma fi syai', tidak ada sesuatu pun. Kerana apa? Kerana pada di sisi itu adanya benda yang kamu sertakan kerana Allah dan kerana selain daripada Allah, walaupun untuk diri kamu sendiri. Maka di sini Nabi SAW nak ajar, niatlah ikhlas macam mana pun. Walaupun Nabi kata sumu tasihu, puasalah kamu akan sihat, tapi jangan diniatkan sihat. Kerana kita berpuasa, Allah bagi sihat insya-Allah. Kalau kita nak diet, nak kurus, kerana kita puasa, insya-Allah Allah Ta'ala bagi. Tapi kenapa? Kerana kita niat dengan satu niat yang punca dasarnya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harapnya menjawab soalan tersebut. Okey, dan harapnya menjawablah soalan daripada Encik Jemat Julaihi. Okey, harap menjawab soalan.
Okey, dan ada soalan daripada Encik ataupun saudara Muhammad Ashraf Jasman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya tentang niat puasa. Niat puasa tu kalau sekadar dari hati, contoh malam tu kita niat dalam hati, esok nak puasa. Esok paginya kita terlupa nak niat lisan. Kira sah ke tak sah puasa guna niat hati tu? Baik. Niat ni adalah benda yang mahalluhu al-qalb. Tempatnya adalah di hati. Tempat niat adalah di hati. Yang di lisan itu dia panggil sebagai lafaz niat. Contoh kita nak solat, salli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada lillahi ta'ala. Itu dia bukan panggil niat. Sebab kita lafazkan dengan lisan kita, maka dia panggil sebagai lafaz niat. Kalau kita melafazkan dengan lafaz niat dengan lisan kita, salli fardhu zuhri tadi tu, tetapi masa kita takbir, kita tak niat pun. Aku nak solat fardu zuhur. Tidak ada lintasan tersebut, maka solat kita tak sah. Itu kaedahnya. Maka sama juga bagi berpuasa, niatnya adalah pada hati. Niatnya adalah pada hati. Aku nak berpuasa Ramadan esok hari. Aku nak berpuasa fardu Ramadan esok hari. Kan? Maka di sini bahas ulama perlu lintasannya. Dia panggil rukun-rukun niat. Kan? Aku nak berpuasa Ramadan esok hari. Ghadan itu ataupun esok itu diwajibkan, setengah pendapat dalam mazhab Syafi'i. Maka lebih selamatnya esok aku nak puasa Ramadan. Itu dah dikira sebagai cukup lah. Kan? Tapi dah lintas dalam hati kita. Bila? Ketika mana kita bersahur. Ataupun ketika mana kita nak tidur. Maka dah sah dah. Tak lafaz dengan lisan kita. Tak apa. Sebab yang dikiranya adalah pada qalb ataupun hati kita. Sebab kedudukan niat adalah di situ. Allah. Okey, saya kira ini adalah soalan yang terakhir lah kot, sebab kita dah nak, okey, kita pun dah nak menghampiri ni. Ke ada lagi? Okey, kita ambil soalan yang terakhir. Sebab kita pun dah nak menghampiri ke arah apa orang kata masa dah nak hampir tamat. Okey. Salam daripada saudara Kankan ke? Okey, salam Ustaz. Suami saya tak benarkan saya berpuasa sebab takut memberi negatif efek pada kandungan. Sebab dulu kandungan mak mertua saya gugur semasa kandungan 7 bulan akibat berpuasa. Apa patut saya buat? Oh, mungkin saudari Kankan ni tengah mengandung dan juga suami dia tidak bagi dia berpuasa lah. Sebab takut memberi efek yang negatif kepada kandungan tu. Okey, baik. Dalam bab ini dia kena merujuk kepada pakar. Bila mana kita kata pakar itu, siapakah pakar? Yang pertama kita kena rujuk kepada pakar perubatan. Kalau dalam bab mungkin kelahiran ni ONG lah kan, pakar tersebut. Dan melibatkan kalau boleh cari pakar daripada pakar orang Islam. Yang kalau istilah dalam kitab fiqhnya ulama kata adalah orang yang amanah dengan agamanya. Maksudnya bukan sekadar dia melihat daripada perspektif perubatan, tetapi dia dia sekalikan dengan perbahasan apa yang dibahaskan daripada sudut fiqh lah. Maksudnya kalau sekarang kita tengok kepada apa kata doktor pakar. So kalau doktor pakar tersebut mengatakan tubuh puan ini boleh mengandung dan tidak ada masalah, cuma daripada sudut penat itu memang adalah kan, sebab dia mengandungkan anak tersebut kan. Tetapi tidak memberi efek pun sama ada daripada sudut diri atau kandungan, maka pada masa tersebut dah menjadi satu kekuatan untuk kita mengatakan bahawa tidak ada alasan untuk meninggalkan puasa. Kalau berdasarkan kepada pengalaman orang lain, tubuh manusia tak sama. Daripada sudut healingnya berbeza. Orang ini daripada sudut terapinya berbeza, daripada sudut perawatannya berbeza, dan daripada sudut penyembuhannya berbeza. Maka kalaulah pengalaman orang sebelum ni mengatakan kalau dia berpuasa ketika mana dia mengandung, maka menyebabkan gugur orang lain ataupun daripada ahli keluarga kita, maka itu bukan satu panduan yang konkret untuk dia tidak berpuasa. Sebab dia kena merujuk kepada doktor pakar yang mengesahkan daripada sudut kesihatan dia dan daripada sudut kesihatan anak yang dikandung. Dan apatah lagi di Malaysia, alhamdulillah, bagi ibu yang mengandung, dia ada prosedur secara berkala. Dia akan cek anak, dia akan ibunya macam mana. Dan kalau sekiranya doktor menasihatkan supaya tidak berpuasa, maka rujuklah kepada pakar ataupun ilmuwan Islam kita, bawa dia punya
justifikasi yang telah diberikan oleh doktor pakar tersebut mengatakan macam ni, maka ilmuwan kita akan mengungkapkan insya-Allah. Maka kalau tidak ada satu justifikasi yang kuat daripada sudut perubatan, maka puan tak boleh untuk meninggalkan puasa walaupun itu adalah arahan daripada suami. Kerana apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk bagi perkara yang maksiat pada Allah. Apa dia maksiat pada Allah? Meninggalkan perkara fardu tersebut tanpa ada reason atau justifikasi yang dibenarkan pada syarak. Saya nasihatkan untuk rujuk kepada doktor pakar yang sebetulnya untuk mengesahkan daripada sudut kandungan tersebut. Dan kalaulah takdir berlakunya keguguran dan sebagainya, di situ bukan kesalahan doktor pakar, tapi itu kita redha, mungkin salah satu daripada ujian Allah SWT. Tapi Islam dah bagi option dah. Kalau sekiranya mendatangkan kemudaratan, maka buka puasa. Bukan tak puasa terus. Puasa dulu, buka puasa. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita ambil satu lagi soalan boleh Ustaz? Daripada Puan Dewi Anis Osman. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika seorang perempuan dalam iddah, adakah boleh untuk beliau ke masjid mengerjakan solat tarawih? Wanita yang berada dalam iddah yang diceraikan, sama ada diceraikan ketika mana hidup atau cerai kerana kematian, maka dia ada tempoh-tempoh dia tersendirilah. Maka ulama membahaskan, adakah boleh wanita tersebut keluar daripada tempat dia beriddah, itu tempat rumah dia sendiri. Boleh dengan syarat itu merupakan sebagai perkara yang daruri atau perkara yang keperluan sahaja. Kalau dia seorang wanita yang bekerja, okey, maka keluarlah bekerja selepas daripada habis tempoh bertenangnya. Mungkin dalam masa seminggu atau diberi cuti sampai 1 bulan dalam majikan dia. Okey, lepas daripada tu keluarlah untuk bekerja. Walaupun iddahnya belum selesai. Tidak apa. Sebab apa? Sebab dia wanita yang bekerja dan benda tersebut merupakan keperluan bagi dia. Dan kalau sekiranya melibatkan kepada perkara yang tidak keperluan, contoh pergi ziarah kubur, ataupun pergi ziarah sanak saudara, maka di sisi mazhab Syafi'i tak dibenarkan. Dan macam mana dengan persoalannya sembahyang sunat tarawih? Dah namanya sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih. Apatah lagi kalau kita kata sembahyang fardu bagi wanita, Nabi SAW sebut yang terbaik bagi solat fardu adalah fi buyutihinna, di rumah-rumah mereka. Tak ada zuk lah Ustaz. Tak ada nikmat lah dia punya, orang kata nak ambil apa dia? Nak rasa-rasa. Nak rasa aura, rasa-rasa kan orang kata nak rasa-rasa. Bahasa kecil-kecil tu nak bahasa rasa-rasa. kecil-kecil nak rasa-rasa suasana. Nak ambil suasana tu. Bukan masalah nak ambil suasana, kita nak jaga hukum. Maka kalau sembahyang fardu itu secara berjemaah pun tidak ditekankan dan sebaiknya buat di rumah bagi orang perempuan, apatah lagi kalau sembahyang sunat tarawih. Saya tak pandailah Ustaz sembahyang tarawih. Sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat biasa. Saya tak pandailah baca zikir selepas itu. Tak baca pun tak apa. Nak baca pun tak apa, insya-Allah. Maka tak boleh keluar bagi wanita yang berada dalam iddah semata-mata untuk mengerjakan sembahyang solat sunat tarawih berjemaah di masjid. Wallahu a'lam. Okey, Alhamdulillah saya harap menjawab kepada semua persoalan yang ditanya dan mohon maaf kepada apa orang kata penonton sekiranya ada soalan yang pihak kami terlepas pandang. Okey. Dan sekali lagi saya nak ingatkan jangan lupa pertemuan kita untuk program Ihya Ramadan pagi siri yang kedua yang akan berlangsung pada minggu hadapan. Kita akan ada 6 siri dan insya-Allah kita akan bermula pada minggu hadapan. Kalau tidak ada arah melintang pada hari Selasa lah kita akan mula. So diharap semua penonton akan sudi bersama dengan kami sekali lagi untuk sama-sama kita mengimarahkan program-program pada bulan Ramadan nanti. Okey, dan alhamdulillah selesai sudah orang kata program kita pada hari ini Ustaz. Terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan saya dan juga para penonton dalam majlis ilmu pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada semua pendengar dan penonton atas talian YouTube channel rasmi UiTM Cawangan Kelantan kerana sudi bersama-sama dengan kami dari awal sehingga penghujung majlis. Mohon maaf kerana ada sedikit masalah tadi dan insya-Allah ada rezeki kita akan bersua di lain masa. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan, andai kata tersalah bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Saya mohon 1000 kemaafan sekiranya ada salah dan silap sepanjang saya mengendalikan majlis pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku kan